Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Tapi setelah dia mengucapkan syahadah, alright, mualaf selalu ada banyak cabaran. Kita menjadi seorang mualaf ini bukan senang. Orang yang menjadi mualaf saja yang tahu bagaimana perasaannya. Di sekitar kita tak boleh terima kan. Ramai kehilangan kawan. Family berbantah. Saya memujuk suami saya supaya dia mau masuk Islam. Dia menolak. You know, they're going to need some kind of education where they can really learn and feel agama, you know, in their heart. Kami sendiri ambil inisiatif sendiri. Harus saya membaikikan diri saya dan menguatkan hidayah saya di jalan Allah. I'm not the only one here. Lagi baik kalau cari community yang boleh tolong dan offer support. Yang mereka mengharapkan dapat membimbing Fatimah sedikit banyaknya pun. Alhamdulillah, itulah dia. Kalau kita tengok sebenarnya apa yang kami bawakan kepada anda sebenarnya dalam segmen SOP Assalamualaikum ialah himpunan-himpunan mualaf ataupun lebih dikenali sebagai Hidayah Center Foundation, mana kalau kita tengok tadi himpunan mualaf sendiri bagaimana mereka kongsikan kisah-kisah mereka masuk ataupun revert. Hidayah Foundation adalah platform untuk para mualaf, dan pastinya hari ini kita membawa dua tetamu cukup istimewa sekali untuk bercerita mengenai Hidayah Center Foundation. Di hujung sana yang berkacamata, Tuan Haji Nicholas Sylvester, pengerusi Hidayah Center Foundation. Selamat datang. Assalamualaikum. Okey, di sebelah saya pula Puan Siti Hamisah Manan, pengarah media dan pemasaran. Selamat datang juga. Okey, jadi mungkin Tuan Haji boleh ceritakan kepada para penonton kita sebenarnya apa sebenarnya Hidayah Center Foundation ataupun HCF. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat saya mula dengan satu pantun pasal apa di Hidayah Center ni. Hidayah Center nama diberi menyampaikan Islam sebagai misi. Saudara baru kita santuni, beramal soleh, ikhlas di hati. Sofi beli? Allah, Sofi beli? Sofi kalau beli tak terbeli. Hidayah Center ni dia dua perkara lah. Pertamanya ialah kita menyampaikan agama Islam yang sebenarnya kepada masyarakat majmuk. Kalau ada salah faham tu kita jelaskan. Dan yang keduanya ialah kita menyantuni saudara-saudara baru. Dan kita ada 27 cawangan di seluruh negara. Alhamdulillah. Dan kita beroperasi menyampaikan Islam itu kepada masyarakat dalam bentuk yang terjaga sensitivitinya, terjaga harmoni dalam masyarakat. Dan kita juga menyantuni saudara-saudara baru yang memeluk agama Islam hasil daripada apa yang kita usahakan dan apa yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Maksudnya macam saudara Islam yang kita lihat di VT tadi, mereka willing tu datang sendiri atau dijemput atau mereka tahu sendiri tentang Hidayah Foundation ni? Ya, kita sebab kita punya keberadaan itu ada di 27 tempat. So kita dikenali dalam masyarakat. Dan dalam kita punya social media juga kita punya presence. Jadi orang datang tu daripada pelbagai kadang orang refer, kadang mereka melihat daripada website. Kalau yang tengok daripada website ni menarik, ada daripada luar negara pun datang, daripada Brazil, daripada Japan, masuk Islam dari Australia, memeluk agama Islam di Hidayah Center. Sebab mereka perlukan hala tuju dan tuju ajar daripada orang yang lebih memahami dan mendalami Islam. Okey, dan kemudian mungkin Puan boleh kongsikan apa antara program yang dianjurkan oleh HCF sendiri. Okey, HCF. Okey, kita di Hidayah Center ni sebagaimana yang Tuan Haji maklumkan tadi, kita punya motto kita sampaikan Islam, santuni mualaf. Jadi program-program kita pun kita bagikan kepada tiga lah. Kalau untuk sampaikan Islam tu kita ada aktiviti latihan, kita ada aktiviti outreach. Kita latihan ni kita bagi latihan kepada umat Islam bagaimana nak menyampaikan Islam dengan secara yang mudah kepada yang belum Islam lagi. Sampaikan mesej Islam. Jadi banyak-banyaklah program-program kita, training-training kita seperti di DNM, kita ada dari segi outreach kita ada mosque open day, kita panggil yang non-Muslim datang ke masjid. Kita pun ada program-program outreach ni, street dakwah, interfaith dialog. Dan untuk saudara baru kita ada program-program
kelas di hujung minggu. Memang setiap hujung minggu kita adakan kelas untuk membimbing mereka dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu. Kita juga ada program-program seperti Iftar Mu'alaf yang kita akan buat pada malam ni dan sekarang sedang berlangsung di seluruh Malaysia lah. Kita punya program-program macam tu. Itu antara aktiviti kita lah. Semuanya atas usaha kita sama-sama untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan di luar sana. Okey. Dari segi kalau untuk program Hair CV yang unik, banyak kalau dapat lihat di banner belakang ni kan. Pelbagai aktiviti yang dijalankan, contohnya ada Most Open Day, ada banyak lagi lah Chinese New Year Open House ada juga. Okey. Kita ada lebih 50 inisiatif sebenarnya. Kita berusaha untuk kita punya program ni bentuknya praktikal. Dan dia bersifat strategik dan dia memenuhi keperluan-keperluan untuk objektif penubuhan kita lah. Sebagai sebuah platform sebenarnya milik ummah sebagai satu yang dimiliki bersama oleh rakyat Malaysia untuk kita menyampaikan Islam dengan bentuknya yang inovatif, dengan kreatif dan kita menyantuni saudara baru dengan bentuknya yang praktikal. Jadi kita di antara yang unik yang kita adakan perkara-perkara seperti aspek seni, contohnya teater Islamofobia kita pernah buat dan juga contohnya perkara-perkara yang yang bersifat bukan touch and go tapi touch and stay. Touch and stay. Sampai bila-bila. Jadi apabila orang memeluk agama Islam tu disantuni. Kita pernah satu masa dahulu bila kita melayani saudara-saudara baru ni, ada yang datang pada kita dalam keadaan telah didera patah tangan, pecah kepala pun ada kena datang pada kita. Jadi kita kata mereka ini memerlukan pembelaan yang sewajarnya. Betul. Dan kita mewujudkan rumah perlindungan contohnya itu di antara program kita yang ada di beberapa tempat di negara ini. Dan juga kelas yang berterusan dan juga ziarah kepada saudara-saudara baru di mana diperlukan. Kalau kita di Sabah tu kita ada 7 cawangan contohnya. Kita mengajar kelas-kelas tu setiap minggu dan kita ziarah mereka sampai ke pedalaman dan sebagainya. Jadi ini perkara yang kita lihat di mana diperlukan, kita wujudkan sistem sokongan itu. Maksudnya kalau mereka datang ke kelas dan banyak lagi bimbingan-bimbingan dan sokongan yang diberikan secara percuma atau percuma? Secara percuma. Masya Allah. Malahan kadang-kadang bagi memudahkan urusan mereka kena datang daripada jauh, kita pun ada bagi sedikit allowance lah supaya bagi yang datang naik teksi ke, naik Uber ke, bas ke. Jadi kita bagi sedikit allowance untuk memudahkan urusan mereka datang ke kelas-kelas yang kita anjurkan. Okey. Dan seterusnya ada diperkenalkan sedekah Ramadan. Mungkin boleh ceritakan sikit. Okey, sedekah Ramadan ni satu inisiatif yang kita baru lancarkan pada tahun ini. Kita sebenarnya bertujuan sedekah Ramadan ni sebab kita tahu di luar pun ada banyak orang mengambil peluang pada bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni bulan yang amal dia berlipat kali ganda. Jadi Hidayah Center pun melancarkan sedekah Ramadan pada tahun ini bertujuan untuk berkongsi pahala dengan masyarakat di luar sana. Dengan macam Tuan Haji tadi bagi tahu tadi, kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan. Jadi kita perlukan support daripada masyarakat di luar sana dengan kita buka kepada sedekah Ramadan ni. Jadi diorang boleh berkongsi pahala dengan kita dengan apa aktiviti-aktiviti yang kita buat lah. Macam mana caranya untuk akses ke Hidayah Center Foundation? Laman web, media sosial, nombor telefon dan sebagainya? Okey, kita memang ada laman web kita. Di laman web kita memang kita tuliskan langkah-langkah macam mana nak menyumbang. Kita punya website kita hidayahcenter.org.my. Kita juga ada online payment di situ yang menggunakan third party Molpay. Maksudnya diorang masuk ke website kita, memang diorang boleh terus membuat pembayaran. Alhamdulillah, memang mudah untuk penonton yang ingin menyumbang bersama. Kita Facebook kita pun memang aktif. Kita ada Facebook kita juga, Hidayah Center Foundation, dan boleh juga ke Facebook kita. Datang ke mana-mana pun, Facebook ke, Instagram ke, kita punya website ke, memang kita ada semua maklumat macam mana untuk menyumbang dengan kita lah. Alhamdulillah, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita, iaitu Tuan Haji Nicholas dan juga Puan Siti Hamisah Manan. Terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita. Itu dia, kalau anda ingin menyumbang
memberi sama-sama kita menyumbang di bulan Ramadan ini, insya-Allah ada website nombor tertera di kaca TV anda. Boleh call ataupun boleh buat online payment. Ya, insya-Allah. Hidayah Center Foundation. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat menyambut Ramadan. Istiqomahkan diri sehingga ke akhirnya. Ya, berjuang. Dan terus semangat, insya-Allah. Insya-Allah. Sekian daripada saya, Raja Sophie Raja Arif dan saya Farhani Razak. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.